Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نوينا أن تعلم وتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وضعا إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik, hari ini kita akan mengambil daripada ayat ke-10 surah Al-Mulk. Sebelum saya mulakan, nak kongsi sedikit tips tentang penghafalan. Tentang menghafal ini yang saya ambil daripada guru saya, Syekh Ahmad Sa'ad Al-Azhari Al-Maliki. Beliau ni pada usia 10 tahun dah menghafal Al-Quran ni. Memang kebudayaan, kebiasaan ulama-ulama terdahulu mengamalkan ialah untuk menjadikan anak mereka ini orang yang menghafal akan Al-Quran. Ya, jadi menjadi satu tradisi untuk hand down untuk menurunkan uh, keperluan untuk menghafal itu kepada anak mereka. Jadi pada usia 10 tahun Syekh Ahmad Sa'ad ni telah menghafal Al-Quran dan banyak ulama-ulama kita sekarang ni pun mereka menghafal Al-Quran pada waktu muda. Sebab waktu muda tu tak diganggu pemikirannya. Lagi-lagi zaman sekarang ni anak-anak kita pada usia muda pula banyak masuk gadget, banyak masuk televisyen. Jadi tak dapat masuk yang Qurannya. Tapi zaman dahulu terpelihara daripada masuk ni semua. Jadi itu satu perkara yang memang Allah mudahkan kalau orang tu pemikirannya masih bersih, jernih untuk dimudahkan untuk menghafal. Jadi kita kalau ada anak cucu, cuba untuk terapkan sikit penghafalan. Dah ustaz kita yang dah 60-70 tahun yang finishing line ni macam mana ustaz? Kita ni nak masuk sekarang, itu lagi besar pahala dia. Lagi besar pahalanya. Dia kita ingat, di akhirnya, kita hafal ni, satu untuk kita. Tapi kita semua ni ada mak bapak kita. Kan ada mak bapak kita. Nah, di situlah ada pahala untuk mereka dari segi hafalan. Kan, kita buat baik dapat macam-macam kebaikan. Tapi mak bapak kita dapat juga pahala sebab usaha kita untuk menghafal. Sebab tua mana pun kita, lanjut usia mana pun kita tetap anak seseorang. Kita 80 tahun ke 70 tahun pun, kita tetap anak kepada ibu bapa kita. Nah, ini peluang kita. Jadi nak jadi motivasi kita, nak jadi hafal bagus, fikir, ni pahala ni aku nak kasih untuk mak bapak aku ni. Kan? Sebab di hari kiamat nanti antara perbuatan yang baik, yang elok yang kita akan dapat dari kiamat ialah kita akan mengenakan mahkota di atas kepala mak bapak kita, akan dikenakan mahkota di atas kepala mereka atas sebab kesungguhan kita mempelajari Al-Quran. Atas sebab kesungguhan kita mempelajari, menghafal, membaca, mengamalkan, nanti di hari kiamat, kata Nabi, mak bapak kita yang akan dipakaikan dengan mahkota kemuliaan. Sebab menghasilkan anak-anak yang sangat terkait dengan Al-Quran. Kata Nabi, kalau dah mak bapak dapat anugerah macam itu, apatah lagi anak-anak yang mengamalkan itu sendiri. Jadi jangan pernah putus asa. Nah, tipsnya, kata guru saya, Syekh Ahmad Sa'ad Al-Azhari Al-Maliki, bahawasanya pertama nak menghafal Quran ialah mengadakan seorang guru. Ada seorang guru untuk membimbing hafalan. Kan? Kalau tak ada guru pun teman yang dapat mendisiplinkan kita. Jadi fungsi ada guru ni ialah untuk memastikan bahawa kita ni berdisiplin. Kadang kita hafal-hafal sendiri, ada masa kita tertinggal, terlewat dan sebagainya. Jadi adakan seorang guru atau seorang pembimbing atau seorang teman yang dapat bantu kita untuk mendisiplinkan hafalan kita. Jadi macam kita kan setiap hari Sabtu ada hafalan kan. Itu bagus. Jadi kita berdisiplin untuk menghafal. Jadi pertama tu ada guru tu first dah tik dah. Kedua ialah untuk memastikan bahawasanya dalam menghafal tu tulis.
Ni kelebihan pelajar-pelajar kelas ni ialah mereka ni menulis. Saya tengok semua tulis. Mak saya pun tulis. Jadi menulis ni adalah satu bahkan di setengah-tengah tempat. Contohnya sebuah negara bernama Mauritania. Tempat ni ialah kalau pelajarnya nak disahkan sebagai seorang hafiz Quran, ialah dia bukan sekadar boleh membaca atau menghafal, tapi dia kena mampu menulis Quran tu. Dia kena mampu menulis. Menulis balik Quran tersebut. Di setengah tempat macam gitu. Kena hafalnya tu bukan sekadar mampu membacanya, tapi untuk menulis Quran. Dan bagi setengah tempat tu pula membantu menghafal tu dengan sebab menulis. Jadi ini ilmu. Sebab kita tengah belajar ni ada catat nota kan. Mencatat nota, menulis, ini semua ada kaitannya antara akal kita dengan pergerakan dan perbuatan kita. Dia memantapkan hafalan. Kan? Jadi sebenarnya dalam menghafal tu, kalau lebih banyak deria-deria kita yang diaktifkan untuk berfungsi, lagi bagus hafalan kita. Jadi kalau kita menghafal tu, faham maknanya. Kalau kita menghafal tu, otak kita berfikir. Kita menghafal tu, mulut kita berjalan. Kita menghafal tu, menulis. Jadi banyak benda yang diaktifkan untuk menghafal, lagi mantap hafalan kita. Itu kedua. Dan yang ketiga, kita cuba jadikan bacaan Quran kita ni sebagai zikir kita. Baca Al-Quran ini sebagai zikir kita. Maksudnya apa yang kita hafal tu. Contoh ayat yang kita hafal ni, contoh ayat yang kita tengah baca ni ayat ke-10. Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Ni kita tengah hafal ni kan. Jadikan tu wirid kita hari tu. Hari ni wirid aku ni je. Hari ni aku nak baca ni 100 kali. Macam mana pun jadi wa qalu law kunna. Jadi hari tu kita wiridkan itu je. Dan hari itu juga kalau kita semayang, surah aku baca ayat ni je. Jadi memantapkan hafalan. Jadi jadikannya wirid harian kita. Ayat yang kita tengah hafal untuk minggu ni, tu minggu kita hari-hari baca. Kita dalam sembahyang kita baca, kita dalam lepas luar sembahyang kita baca, jadi wirid. Jadi wiridan kita. Ditambah pada wirid-wirid kita yang biasa yang lain tu, ini tambahan kita. Jadi 3 ulang kaji. Pertama, adakan seorang guru atau pembimbing ataupun teman yang dapat kita mendisiplinkan diri untuk menghafal daripadanya. Dan kita baca dia semak, kita baca dia semak, kan? Kedua ialah untuk kita menulis hafalan kita, sebab mengaktifkan deria kita ini, makin lagi banyak aktifkan deria kita akan memantapkan hafalan kita. Kan? Itu sebab para sahabat Nabi ini disifatkan sebagai Al-Quran berjalan. Sebab mereka ni orang yang tengok mereka ni, jiwa raga mereka ni, tubuh badan mereka ni semua ada Al-Quran padanya. Maksudnya pada apa? Pada akhlak mereka, kepribadian mereka, akal mereka, pemikiran mereka, semua ni Al-Quran belaka. Dan yang ketiga ialah untuk menjadi seseorang itu bagus untuk menghafal, ialah untuk kita menjadikannya wiridan kita. Ini kita baca. Ini insya-Allah hafal. Jadi ingat kita memang niat nak hafal Al-Quran. Kan? Tapi kita nak sampai pada proses itu, jangan rasa lambatnya nak hafal. Tak. Saya dah katakan minggu lepas, cepat itu rahmat, lambat itu berkat. Sedap tak? Cepat tu rahmat Allah, kita cepat hafal. Tapi lambat juga ada keberkatan padanya. Okey, jadi lambat pun tak apa. Ada kadang-kadang kita hafal dengan kawan kita dah cepat. Memang rahmat Allah atas dia. Kita yang lambat ni ada keberkatan juga padanya. Jadi pengen kata dengan Quran ni tak pernah rugi. Baik, ayat ke-10. Pak ada dah ngantuk-ngantuk sikit muka tu. Kan? Tak apa. Okey. Kita ulang kaji ayat ke-9 dahulu. Minggu lepas kan kita baca ayat tentang qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'in in antum illa fi dhalalin kabir. Kan minggu lepas kita baca ayat ini yang mengatakan tentang apanya? Tentang mereka ditanya kan kepada ahli neraka tentang dah diutus kan kepada seorang rasul untuk mengajar kamu, mereka menjawab apa? Ada. Dan saya mengulang kaji bahawasanya pada minggu lepas kita mengatakan pada minggu lepas kemurkaan Allah kepada orang-orang yang dicampakkan dalam neraka ni dua. Pertama, mereka tahu mereka tahu yang bahawasanya mereka ini tentang kebenaran ajaran Islam, tentang apa yang Nabi bawakan itu benar, mereka menolak. Itu kemurkaan Allah pertama. Dah tahu tapi menolak. Kedua ialah bahawasanya Allah murka sebab dahlah kita tolak. Kita mengasakan kita lagi benar daripada orang yang kita tolak. Menolak kebenaran itu satu. Tapi kedua, merasakan lebih benar daripada kebenaran. Dah tahu salah, tak nak mengaku, tapi mengaku betul pula.
Ini kemuliaan Allah dan ini jadi prinsip hidup kita sekarang. Bahawasanya hidup kita ni, kalau kita bertemu dengan kebenaran, jangan rasa malu untuk menerima kebenaran tersebut. Hatta dari siapa pun. Hatta dari siapa pun. Katalah pasangan kita ataupun kalau ada kita dengar ni, ada suami kita mendengar juga. Hatta pasangan kita. Kadang-kadang kita paling susah nak terima kebenaran daripada pasangan kita. Siapa pun ataupun anak kita. Kalau mereka berkata perkataan yang benar, yang mana dengan sebab perkataan yang benar itu kita tahu kita salah, maka berlapang dadalah untuk kita menerima kebenaran daripada sesiapa pun. Jadi kata Sayyidina Ali bin Abi Talib, unzur ma qal wala tanzur man qal. Lihatlah kepada apa yang dikatakan, jangan tengok siapa kata. Alah dia ni aku tahulah daripada dulu memang gini. Tak, kalau daripada dia kebenaran kita terima. Itu merendahkan ego kita. Kan sebab iblis ni Allah murka dengan dia. Sebab iblis dia tengok ini Adam daripada tanah, aku daripada api. Dia tengok apa, dia tengok siapa, tak tengok apa. Jadi apa yang dikatakan tu apa? Kebenaran, terima kebenaran itu walau daripada siapa sekalipun. Kan kebenaran kan kita kena terima. Jadi orang Islam ni kan dia kena jadi orang yang kalau namanya kebenaran, dia yang pertama. Dia yang pertama untuk menerima kebenaran tersebut. Al-haqqu ahaqqu ayyuqdah. Kan? Kebenaran itu paling paling kita kalau dengar kita ni kena sensitif. Oh ni benar. Jadi pertama. Kedua pula, jangan menegakkan kata pepatah Melayu benang yang basah. Dah tahu kita salah, salah ajalah. Kan? Salah aja dan jangan pula dah tahu kita salah dan orang tu betul, kita cari ruang untuk mengatakan dia salah dan kita betul. Ini memang kedua kemurkaan Allah untuk ahli neraka. Allah sebutkan kita ni jaga, maknanya kalau ini ciri-ciri ahli neraka, kita tak nak ada sifat macam itu. Kalau benar terima, minta maaf je lah. Kan mengaku memang susah minta maaf dengan orang yang kita tahu yang selama ni banyak salah dia. Tapi kali ni dia betul. Minta maaf lah, aku salah. Itu. Kan, itu paling susah kan. Memang tahu ni memang banyak salah daripada betul dia. Tapi ada masa dia betul, kita salah. Angkat tangan terima. Dan kedua pula, jangan pula kita merendahkan kebenarannya dengan merasakan kesalahan kita tu betul. Okay, tu dua. Nah, sekarang ni, minggu lepas tu kan, mereka mengaku. Minggu lepas tu mereka mengaku dah. Kan kami salah. Hari ini pula penyesalan. Hari kiamat ni juga dinamakan hari penyesalan. Bagi orang yang siapa? Yang waktu kat dunia tak nak ambil penyesalan. Jadi kita ni kat dunia tu kita ada istighfar. Astaghfirullahalazim. Itu istighfar bukan sekadar istighfar untuk merenung kesalahan kita. Kan? Penyesalan. Sebab antara syarat-syarat taubat ialah merasa menyesal atas kesilapan kita. Dia lafaz tak jadi guna kalau tak ada penyesalan. Kan? Lafaz tak jadi guna kalau tak ada penyesalan. Sebab kalau tak ada penyesalan, ada kemungkinan kita akan mengulangi kesilapan tersebut lagi tanpa kita mengawal diri kita. Jadi lafaz tu kalau kita minta maaf tu kena ada penyesalan. Itu sebab ada dalam kalimat, kalau kita baca istighfar tu dengan setengah-setengah karangan para ulama, kata kenapa? Wa nadimna ala ma fa'alna. Kan? Wa nadimna, wa nadimna, wa nadimna, ya Allah. Nadim ni apa? Wa nadimna. Kami menyesal. Ala ma fa'alna, atas apa yang telah kami lakukan. Jadi buat istighfar tu kena ada penyesalan. Dan rasa menyesal atas keterlanjuran diri kita. Jadi sekarang ni, ayat ke-10 ni pula menyambung dialog kita. Dialog pada ahli neraka. Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Dan mereka berkata, kalaulah kami dahulu mendengar dan memahami. Dan ini realiti hidup kita sekarang. Dan kita nampak pada anak kita, kita dulu sekolah pun macam gitu juga. Dah dapat keputusan, baru nak menangis. Dapat keputusan, baru fikir balik. Kalaulah aku. Kan, ini sebenarnya, sebab dunia ni, Allah ni sangat adil tau. Apa-apa yang kita nak lalu ke akhirat tu, Allah dah kasih kita peluang untuk merealisasikannya kat dunia. Cuma bab seksanya je tak. Tapi Allah nampakkan dulu, penyiksaan paling besar di hari kiamat tu, sebelum penyiksaan zahirnya badan kita, adalah penyiksaan batin kita, penyiksaan dalaman kita. Penyesalan tu adalah penyesalan paling besar sekali. Sebab kalau kita tahu, kita tak akan buat. Kalau kita tahu, kita tak akan ulang. Kalau kita tahu, kita tak akan. Jadi penyesalan tu, rasa bersalah tu. Jadi kita kat dunia kan kalau fail baru menyesal. Kan? Kata pepatah, sesal dahulu pendapatan, kemudian tak berguna lagi. Jadi dia ni dia tahu dia salah. Bila malaikat tanya dia kata, ya, memang salah. Kan aku memang salah. Kan? Kemudian ayat yang ke-10 ni pula mengesahkan kesalahan dia. Dia mengaku dan dia menyesal. Tapi akhirat tak ada catatan lagi. Dah tak dicatat. Kalau kat dunia kita menyesal dapat pahala. Dunia, kalau kita buat dosa,
Menyesal dapat pahala. Kenapa kat dunia kalau menyesal dapat pahala? Pertama sebab memang itu suruhan daripada agama kita. Menyesali dosa kita. Itu tanda kerendahan diri kita. Kedua pula, menyesal dapat pahala itu tandanya wujudnya iman dan takwa dalam diri kita. Kan itu kan catat banyak-banyak kerja ni. Banyak-banyak benda nak kena tulis. Kan? Kenapa namanya kalau kita kat dunia ni, kita kalau menyesal dapat pahala, pertama ialah itu memang suruhan kita untuk menyesali dosa kita. Kedua pula, ialah menyesal itu adalah tanda masih adanya iman dan takwa dalam hati kita. Kan? Masih ada takwa. Contoh kita semua ada anak cucu kan, anak kita luar. So, kita tengah meningkat dewasa, asyik main kan, boleh main kat luar. Kalau dia main, anak kita ni, kalau dia pembersih, ada orang pembersih, kalau baju dia putih, macam saya pakai ni kan, dia putih, dia kalau kotor sikit, kan, kalau dia kotor sikit, dia akan rasa apa? Dia akan rasa macam, kotor lah. Kan, nak tukar. Anak kita kalau kita keluar jalan hari raya kan, kalau kita keluar jalan hari raya, kan, waktu baju dia baru, baju dia putih kan, contohnya baju putih, baju baru, kalau dia makan, dia kena melecek sikit, dia mesti minta tukar. Oh, nak tukar, dah kotor dah. Kan tak boleh, tak nak. Baju ni kotor. Jangan kata cucu kita, jangan kata anak kita, suami kita pun sama. Suami kita kan, tak tukar baju lain. Faham tak? Jadi nak tukar. Sebab apa? Kita pantang benda ni bersih, ada kotor sikit. Itu sifat takwa sebenarnya. Saya kata dunia ni tamsilan akhirat. Kita ni takwa. Sebab apa? Kita pantang ada kotor sikit. Hati kita ni kotor lah, tak sedap. Rasa tak sedap. Itu pertama. Menyesal kat dunia tu ada kelebihannya sebab apa? Tanda kita prihatin tentang iman kita. Kan, ya Allah, kotor ni, aku dah buat salah ni. Tapi kita tahu anak-anak kita kadang kasut sekolah dia tu, dah kalau kita tengok kasut sekolah dia pada hari Isnin dengan hari Jumaat. Kasut hari Jumaat tu dah buat kasut putih jadi kelabu. Dah kelabu, dah kotor, berselut dengan macam-macam, lepas tu lumpur dan kotornya saja je jalan. Kadang-kadang hari Isnin kasut sama tu dikeluarkan juga. Kan, sebab dulu buat budak sekarang ni tak ada penghargaan macam itu. Lagi sekarang sekolah banyak kasut hitam. Antara hikmah kasut putih tu apa? Kapur. Dulu bila kita kapur kasut tu ada penghargaan tau proses kita. Ni kita kapur kasut kan. Kan, kalau kapur kasut kita ada proses. Ni bersihkan, ni putih. Inilah standard yang kena ada. Kan budak-budak hitam. Dia pakai kasut tu hitam. Dia pakai kasut pun hitam juga. Sama-sama berdaki, berlapuk, pergi sekolah. Faham tak? Jadi dia gitu. Faham tak? Jadi dia kalau dah biasa sangat, ala bisa tegal biasa. Dia pakai kasut tu sama je jalan gitu. Dia rasa tak apa-apa. Gitulah kita kalau tak ada penyesalan, maknanya apa? Dah biasa sangat dengan dosa. Dia biasa sangat dengan dosanya apa dah buat dah lah, bisa tegal biasa buat je lah, tak ada masalah. Itu buat penyesalan dekat dunia ni luar biasa. Kan, sebab kita kalau orang menyesal. Tak kira lah berapa kali kita buat dosa, menyesal tu adalah tanda Allah sayang kepada kita. Maksudnya apa? Kita nak balik ke pangkal jalan. Berapa banyak dosa yang kita buat, kita dah ulang. Kan, kita semua ni lah. Kan, dosa kita berapa banyak yang kita dah buat. Dosa kita pada Allah, dosa kita pada makhluk. Yang kita dah buat, kita ulang. Kita ada perasaan bersalah. Untuk kita merasa bersalah, untuk beristighfar, itu bagus. Maksudnya apa? Penyesalan tu adalah tanda, ada satu isyarat bahawasanya hati kita iman masih ada, takwa masih ada. Sebab kalau anak kita, cucu kita balik rumah, dia beritahu pada kita, dia dah buat salah apa-apa, jangan marah dia. Itu terapi dia tau. Dia dah buat salah, dia merasa muka dah sugul, dah menangis gitu. Kita janganlah bubuh lagi, cakap lagi kau ni memang gini-gini. Tak, dia dah menyesal tu bagus. Sebab maknanya dia tahu dia sah, cukuplah air mata dia atau penyesalan tu sebagai saksi atas dia. Bahawasanya dia dah menyesal. Akhirat pun gitu juga. Tapi akhirat dah tak berguna sebab apa? Akhirat dah tak ada catatan lagi. Cuma buku catatan ditutup pada masa hari kiamat berlaku. Dah tak ada guna. Kalau hari kiamat dah berlaku, dah tak ada catatan amal lagi. Nah, balik pada ni sekarang. Jadi penyesalannya macam mana? Ini penyesalan mereka. Dan mereka berkata, wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Penyesalan ahli neraka ialah, dan mereka berkata, kalaulah kami dahulu mendengar dan memahami sebagai orang yang mencari kebenaran. Di sini ialah disuruh untuk kita di sini nasma'u au naqilu. Kan, di sini kalimah dua yang kita nak hafal. Jangan kadang-kadang kita hafal terpusing. Naqilu ke nasma'u, ingat dulu, dengar baru faham, baru senang nak hafal. Nasma'u au naqilu. Dengar, nasma' dan naqilu. Antara kelebihan hafal Quran ni, dia akan jadi bahasa Arab kita, vocab dia bertambah. Nasma' kami mendengar, dan naqilu yang kami fikirkan atau kita fahami. Okey, mendengar. Kenapa mendengar? Mendengar adalah mod pembelajaran yang antara yang paling basic sekali. Paling basic sekali. Mendengar. Dalam hidup kita ni, paling-paling kena jadi orang yang mendengar.
Nabi SAW mengatakan dalam hadis baginda yang masyhur pada orang-orang yang belajar agama macam kita semua ni, Nabi kata apa? Kun aliman. Jadilah kamu orang yang alim. Au muta'alliman, ataupun orang yang apa? Orang yang belajar. Au mustami'an, ataupun orang yang mendengar. Jadi Nabi kata dalam level ilmu kan, atas sekali orang yang alim. Orang alim macam mana? Orang alim ni ada 3 ciri. Dalam ayat ni kita kata orang yang mendengar dan memahami. Orang alim dia mendengar, memahami dan dia boleh menyampaikan. Itu paling tinggi sekali. Buat guru-guru kita sini, kenapa dia kalau dia mengajar, kita dengar macam sedap lah dia dengar. Kenapa? Sebab kita dengar, kan, sebab mereka ni, sebab mereka dah mendengar daripada guru mereka, dan mereka faham, dan mereka boleh sampaikan. Sebab Nabi kata dalam hadis yang lain, Nabi mengatakan, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu yang belajar dan mengajarkannya. Maksudnya apa? Dah dengar dan boleh sampaikan lagi. Itu kelebihan. Kun aliman. Jadi kamu orang alim. Boleh dengar, boleh faham, boleh sampaikan dengan baik. Orang alim yang level kedua pembelajaran pula macam mana? Level pertama ilmu, dari segi tahta ilmu, kedudukan ilmu, posisi ilmu ialah orang alim. Nabi kata jadi orang alim paling tinggi. Nabi start dengan paling tinggi. Paling tinggi orang alim kenapa? Sebab dia boleh mendengar, dia boleh memahami, boleh memikirkan dan dia boleh menyampaikan. Kedua ni ialah level kedua dari segi tahta ilmu ataupun posisi ilmu, ialah kedudukan darjat ilmu. Darjat ilmu, orang yang berilmu ialah orang yang dia mendengar dan dia faham tapi tak boleh sampaikan. Siapa? Kita semualah, dengan aku sekali. Kan, dengar, faham, suruh sampaikan. Tak boleh. Dengar, ada orang gitu. Dia dengar boleh. Dia dengar dalam kelas tak pernah miss. Dengar, tanya faham, memang dia faham. Kita sudah terangkan, boleh terangkan. Tapi sudah ajar dia tak boleh. Ajar suruh sampaikan tak boleh. Suruh terangkan boleh, tapi suruh ajar tak boleh. Kenapa tak? Memang itulah kelebihannya. Dan orang yang tak boleh mengajar ni ada kelebihan. Saya tanya. Orang yang tak boleh mengajar ni ada kelebihan. Kenapa? Sebab kalau semua orang boleh mengajar, siapa yang nak belajar? Itu kelebihan kita semua. Nasib baik kita tak pandai mengajar. Kalau semua mengajar, semua buka kelas pagi-pagi. Pukul-pukul 5 semua buka kelas tafsir belaka. Siapa nak duduk? Ibn Nabi Allah kata ta'awanu al-birri wa taqwa, bantu-bantu dalam perkara kebaikan dan takwa. Sama-sama bantu. Maknanya apa? Saya boleh mengajar sebab ramai yang hadir. Kalau saya buka grup saya seorang aja dengan isteri saya, tak ada orang nak belajar, buat apa? Kalau semua orang nak belajar, tak ada orang mengajar pun tak guna juga. Buka grup semua nak masuk, tapi tak ada orang boleh menyampaikan pun tak guna. Jadi membantu. Sebab kita tak boleh marah sangat pelajar kita. Sebab tak ada dia, kita mengajar, tak ada orang nak mendengar. Ya, kedua. Jadi level ketiga, mustami'an. Ada orang dia datang, dia faham pun tidak. Faham pun, cakap kali pun tak faham. Hari ni kita betulkan dia, besok buat lagi. Betulkan dia, kita ajar bab tajuk contoh. Cakap, tapi jangan marah. Sebab ini, Nabi kata ni paling 3, Nabi suruh kita. Jadi tak faham, datang dengar je lah. Ada orang kadang saya perhatikan dalam grup-grup Quran ni, dia datang bukan dia baca. Saya suruh baca tak nak, tapi suka dengar. Saya saja dengar, saya saja duduk. Ini pun Nabi kata terpuji juga. Ini pun duduk dalam majlis pun malaikat akan merahmati dia. Duduk aja, dengar. Faham tidak, baca tidak, mengajar apatah lagi. Tapi dengar je. Dengar saja je muka dia. Baca tak nak. Kalau baca blank screen. Faham tak? Tapi tapi tak ada masalah. Tapi ini paling minima. Dalam ayat yang kita tengah baca ni, Allah mengatakan ini yang mendengar. Jadi paling sikit jadilah orang yang mendengar. Sebab kan dulu kalau kita belajar guru-guru yang senior, kadang-kadang tak faham pun. Kan dulu mak saya cerita dulu bila belajar dengan almarhum Kiai Kasim tu. Mula-mula dengar orang boyan. Kan kita baca tak faham kan, dia cakap dia telur dia kuat. Jadi datang makan gula-gula dulu dengar. Dengar apa cakap murid Jawa, guru boyan. Kan macam apa cakap tak faham. Kan susah nak appreciate. Tapi lama-lama faham. Duduk dengar dulu. Nak dapat keberkatan ilmu tu, antara kata Imam Syafi'i, kan, antara syarat nak dapat ilmu tu ijtihad. Kena ada mujahadah. Kena ada kesungguhan. Dan tulis zaman dan masa panjang. Kita tak mesti datang duduk dengan faham. Lama-lama baru faham. Dulu antara mata pelajaran yang saya paling tak suka bab fikir. Belum belajar fikir dulu, kecil-kecil belajar fikir, tak suka bab fikir, bab syarat sah solat lah, syarat apa sebab batal solat lah, rukun solat lah,
Gini. Banyak sangat rukun hayat lah, apa sunat hayat lah, sunat abaat lah. Macam-macam sangat istilah nak hafal. Tapi bila kita dah dewasa, bila belajar fikir, seronok pula. Ini boleh, ini tak boleh. Oh, gini. Ini nak dapat ilmu, buahnya ilmu tu. Kadang-kadang kita sekarang baru 8 ayat. Jangan putus asa. 10, 9 ayat, 10 ayat. Nak hafal ni susahnya. Nanti kalau lepas kata para ulama, orang yang menghafal Quran ni, threshold dia Al-Baqarah. Kalau kita dah boleh hafal Al-Baqarah, akan merasa nikmat hafal seluruh Quran. Al-Baqarah. Ini baru ilmu 30 ayat je. Kan Al-Baqarah 200 lebih ayat. Lepas ni Ustazah Rokia boleh. Kita buat program hafal Al-Baqarah. Surat sapi betina. Habislah kan surah Al-Baqarah. Boleh projek Al-Baqarah. Luar biasa ni. Kalau dia cakap kau dah hafal Al-Baqarah, yang lain pun senang belaka. Ini baru ilmu yang dia start daripada belakang pula tu. Kan tak apa. Faham tak? Jadi jangan putus asa. Jadi kita kena dengar. Syaratnya dengar dulu. Jadi kita macam mana pun, katalah ngantuk bangun pagi, aku ngantuk hari ni. Buka aja Zoom ni, baring, matikan skrin, dengar pun tak apa. Dengar pun tak apa. Tak apalah ustaz ni cakap, apa dia meroyan kat sini kan. Tak apa, buka dengar aja. Jadi syaratnya dengar, hadir dan dengar. Sebab Allah murka sangat dengan orang ahli neraka ni. Kau dengar pun tak mau. Kau tak nak consider pun. Kau tak nak kasih can dengar pun. Kau dengar pun tak mau. Jadi kita dalam hidup kita pun sama juga. Dengar. Kadang kita anak kita balik kan, dia bila dia keputusan dia teruk kan, keputusan dia teruk. Kita terus dah marah dia, kita terus dah bambu dia, terus kasih dia cukup-cukup. Dengar dulu alasan dia apa. Sebab tengok ni sifat Allah. Allah punya keadilan. Tanya, dah kasih dia penjelasan, kasih dia menyesal. Itu cara pendidikan paling bagus untuk seseorang tu. Kalau dia sendiri menyesal. Kasih dia dengar, kita dengar apa punya. Kenapa kau gagal ni? Kau cakap kenapa? Kan sebab dalam Quran ada satu ayat ni, Iqra' kitabak. Dan surah Al-Isra ada satu ayat yang katakan Iqra' kitabak kafa binafsika yauma 'alaika hasiba. Pada kiamat nanti Allah suruh kita baca kitab kita sendiri, kan? Baca kitab kita sendiri, kafa binafsika yauma 'alaika. Pada hari ini cukuplah kau baca, kau tahu sendiri. Maksudnya apa? Kita ni kadang pernah berlaku tak kat sekolah dulu? Kalau kita fail, tapi kat kelas ni saya tengok kelas pagi ni semua muka pas exam belaka lah. Faham tak? Dulu kat sekolah pernah tak kalau kita fail? Atau kawan kita fail? Kan kita pernah fail kan? Kalau kita fail, cikgu keluarkan buku, cikgu cakap, kau tengok sendiri. Kau baca, kau tengok sendiri lah. Cikgu tak cakap apa-apa, cikgu buat report book, kau baca sendiri, kau tengok sendiri lah. Hatta orang yang bagus pun sama. Cikgu ambil, cikgu senyum. Kan cikgu kata, ambil. Kita tengok sendiri, kita seronok sendiri. Yang teruk pun cikgu kata tengok sendiri. Tapi tengok, dah rasa risau, dah menyesal. Gitulah hari kiamat. Tak payah nak go through. Cikgu tak payah nak buka go through. Ini salah kau sini-sini. Tak. Waktu hari kiamat tu sendiri tahu apa yang kita pernah buat. Bila kita tahu kita buat apa, kata Imam Hasan Al-Basri, bila kita mati. Imam Hasan Al-Basri mengatakan, bila kita mati itu adalah detik yang paling mencemaskan. Sebab itu dah beritahu kita dan menjadikan gambaran, membuka gambaran tentang itulah yang kita akan hadapi di akhirat nanti. Kita ahli syurga neraka, antara indikasi pertama ialah bila kita mati. Bila mati, dengan mati masuk dalam kubur tu, dah masuk dalam kubur tu dilapangkan, luaskan, itu dah jadi indikasi dah. Masuk syurga ke masuk neraka, antara tanda-tandanya. Tanda-tanda kau syurga ke neraka, tengok kat kubur kau macam mana. Kubur tu tanda pertama dah, yang kau akan ada masalah nanti. Tapi kenapa tak confirm lagi Ustaz? Kalau kita confirm masuk neraka, tak. Sebab masih dapat menerima amal baik. Amalan jariah. Sebab kita ni waktu hidup ni, kalau kita ada orang kita dah meninggal, kita banyak bacakan doa untuk dia. Sebab apa? Walaupun tanda-tanda awal mungkin nampak masuk neraka, dengan berkat doa kita, pahala yang kita sedekahkan kepada mereka, akan jadi dia ini orang yang diselamatkan. Tapi antara tanda awal, kita mati, kita sendiri tahu, tengok kubur macam mana. Kita masuk dalam kubur tu, kita nampak biasa kalau kita hantar orang jenazah, tengok kubur tu biasa je. Tapi yang mati ni dia akan tahu sendiri. Nampak sendiri. Keadaan dia macam mana. Itu penting untuk kita ada penyesalan sekarang. Dia masuk kubur tu nanti kita tahu. Jadi indikasi pertama ialah masuk kubur tahu kita ke akhirat macam mana nanti. Itu penting. Jadi banyakkan benda mendengar. Kemudian ialah dan dia kena apa? Memahami. Jadi macam mana nak faham kalau tak dengar? Dengar dulu baru faham. Bawa susun ayat cantik belaka. Sebab hari kiamat nanti antara kalimah penyesalan ialah Rabbana, ni surah Sajadah. Rabbana absarna wa sami'na farji'na. Dan kemudian disebutkan Rabbana, Tuhan kami, ahli neraka mengatakan absarna, kami dah nampak, sekarang nampak siksaan api neraka macam mana. Wa sami'na, kami dah dengar bunyi neraka tu macam mana. Farji'na, kami nak balik.
Kat akhirat, kalau fungsi mata, fungsi telinga ni digunakan pun tak guna. Sebab apa? Tak guna lagi akhirat dan dah tak guna. Akhirat tempat untuk menuai, menanam kat dunia. Menanam penyesalan kat dunia. Jangan kat akhirat nak tanam penyesalan. Buat apa? Takkan tumbuh apa-apa daripada itu. Melainkan azab api neraka. Kat dunia kita tanam penyesalan, nanti akan tumbuh daripadanya. Dan sebab bibit-bibit penyesalan kita tanam, penyesalan tu akan lahir daripadanya istighfar, akan lahir daripadanya kemahuan untuk buat kebaikan, akan lahir kebaikan-kebaikan. Jadi kena ada syarat kat dunia, banyakkan mendengar dan cuba untuk memahami. Jadi cuba untuk faham. Jadi orang yang Allah murkakan ni ialah orang yang waktu kat dunia, dengarnya tak mau, dan kalau tak mau dengar, apatah lagi mau memahami. Jadi kita sekarang ni dah dengar. Okay, faham. Next level, kena cuba faham. Sebab kita ni dah dengar orang baca Quran. Oh, ni bagus bacanya. Sekarang nak faham pula hukum tajwid. Nak faham pula, kita tengah hafal. Nak faham juga maknanya apa. Gitu. Sebab penting belajar ni kena ada peningkatan. Mula-mula mendengar, lama-lama kena peningkatan. Kena jadi apa? Orang yang cuba untuk faham. Level seterusnya apa? Mengamalkan. Orang yang dia mengamalkan, sedangkan dia tak faham, apatah lagi tak mendengar. Orang, contoh, orang semayang. Semayang ni kewajipan agama kan. Kalau kita pergi semayang, kalau kita tak belajar bab semayang, kalau kita belajar, tak pernah dengar, tak pernah hadir kelas semayang, dan kita tak pernah pun faham, tak pernah duduk kelas semayang, kita kalau semayang takkan sama dengan orang yang bila mana dia duduk majlis kelas sembahyang, dia faham apa makna daripada sembahyangnya itu, dia takkan sama. Allah kata dalam Quran, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun." Tak sama. Jadi yang membezakan kita ialah dengan sebab ilmu yang kita dengar dan kita faham dan kita amalkan. Amalan itu jadi bermakna dengan sebab bibirnya dulu dengar dan faham. Kalau sekadar kalau kita solat tapi kita tak tahu, setengah ulama mengatakan belajar tanpa ilmu ditolak terus. Sebab apa? Apa yang kau buat ni? Kau boleh buat aja. Faham tak? Tapi kalau kau buat dengan tahu itu berbeza. Jadi kena ada kemahuan pada diri kita ni nak buat dengan suatu perkara tu kena faham. Jadi kita ni jadi orang, jadi mulai pada sekarang kena nilai. Kalau kita ni jadi dah hafal berapa bulan ni, kan kita dah duduk kelas tajuk berapa bulan ni, antara perkara kita kena nilai ialah amalan kita. Dari segi apa? Perbuatan kita, dari segi ibadah kita. Makin sungguh-sungguh tak nak buat kebaikan. Kedua ialah kita punya akhlak macam mana. Itu indikasi. Kan indikasinya yang kita ni orang yang mendengar dan memahami, indikasinya amalan kita kita makin suka beramal. Senang nak bangun pagi, baca Quran, senang buat amal. Dan kedua, senang nak buat baik dengan orang. Jangan makin belajar ilmu makin busuk hati, makin benci orang, makin masam muka dengan orang. Tak, makin belajar ilmu ni makin ceria. Yang grup ni pagi-pagi nampak ceria belaka. Faham tak? Jadi gitu. Dua ni perkara. Jadi pertama ialah mendengar, kedua memahami, ketiga mengamalkan, yang keempat nanti moga-moga satu hari boleh menyampaikan. Tapi ini kita tengok kenapa Allah katakan yang kita faham hari ini, kenapa orang kat dunia, orang-orang ahli neraka dia menyesal waktu kat dunia sebab dia tak mendengar, dan kalau tak mendengar dia tak memahami. Kita cakap, oh ini ahli neraka. Tak, maknanya apa? Ada potensi tak kita masuk neraka? Ada. Kita dengar gini, oh ni ahli neraka, aku tak. Kalau kita merasakan kita ni tak berapa neraka tu, ada bahayanya. Kau dengar ni, ya Allah, dah minta bukan aku dah. Kan? Jadi macam mana kalau tak nak jadi macam ahli neraka? Maka banyakkan mendengar, kita cuba untuk memahami apa yang kita belajar. Itu cara nak selamat daripada azab api neraka ialah hadir dan cuba faham. Basicnya hadir. Dulu, orang-orang tua dulu, anak dia, orang dulu lah. Kita suka cakap orang dulu, saya suka kelas ni. Orang dulu, orang sekarang kalau saya ajar sakit hati. Sebab apa dia tak boleh faham. Kalau cakap orang dulu, anak kau sibuk macam mana pun kau mesti pergi belajar. Macam mana pun. Sebab dulu kita macam mana pun mesti pergi ngaji kan, kampungan. Mesti pergi ngaji. Sebab itu insisten. Maknanya kalau buat sesuatu tu, kau sibuk macam mana pun mesti belajar. Mendisiplin kita sebab apa? Ini, ayat ni. Kena dengar. Kau tak faham, kau penat, kau sibuk macam mana, kau mesti dengar. Duduk, dengar. Gitu. Sekarang tak penat, kita apa, rest. Tak boleh, tak lagi, tak apa. Jangan paksa budak-budak, kesian. Dulu tak, mana mak bagi kita ada kesian dulu. Belajar. Gitu sebenarnya. Kaedahnya macam gitu. Sebab ini mengajar kita tentang pembahagian waktu. Mengutamakan waktu. Okey. Ui, dah melampau aku ni. Kita tutup dengan, dan kemudian ditutup dengan, tentulah kami tidak termasuk dalam kalangan ahli neraka. Ini satu ayat hari ni. Jadi ingat kita ni hari kiamat nanti ahli neraka, dia akan mengaku dan dia akan menyesal. Maka oleh itu tipsnya, kan, jadi mereka akan mengaku dan menyesal kerana tidak mendengar dan memahami. Kan, mereka akan mengaku, menyesal kerana tidak mendengar dan memahami. Jadi kita balikkan pada diri kita kat dunia,
banyak-banyaklah mengaku atas kesalahan kita di hadapan Allah dan hadapan manusia pun minta maaf selalu. Kan? Mengaku satu, kedua menyesal. Sebab mengaku tanpa menyesal akan berulang. Tapi mengaku dengan menyesal akan mengurangkan potensi untuk mengulangi dosa atau kesalahan tersebut. Mengaku, menyesal, dan ketiga keempat tipnya ialah kita banyakkan mendengar, yang ini hadir majlis-majlis yang bermanfaat dan banyakkan cuba untuk memahami. InsyaAllah kalau kita jadi orang yang selalu mengaku kesalahan kita, selalu minta ampun kepada Allah SWT dan selalu menyesali kehidupan kita waktu di dunia dan kita selalu hadir dengan mendengar dan selalu kita hadir untuk memahami, insya-Allah akan mendapat keberkatan dan keselamatan dan rahmat Allah yang menyelamatkan kita daripada azab api neraka sebagaimana yang disebutkan dalam surah Al-Mulk ayat ke-10 ini. Wallahu a'lam bissawab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain alhamdulillahirabbil alamin. Saya semua kelas saya hari tasyrik semua saya tutup. Kelas ni juga buka. Sebab apa? Sayang sangat dengan korang. Kan? Buka juga kan. Bangun juga laptop mata juga datang nak kelas ni kan. Kelas lain saya tutup hari ni. Sampai malam saya tutup kelas. Hari ni je kelas ni saya ajar hari ni. Kan? Pandai-pandailah hantar lauk. Okey? Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih.